Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada luaran ahli panel dan kepada sidang pendengar sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersiaran dalam program Jom Singgah Wakaf Ilmu ataupun Wakaf Ilmi bersama-sama panel-panel jemputan dalam pelbagai bidang keilmuan, agama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi tujuan wakaf ilmu ataupun wakaf ilmi yang kita adakan pada malam ini dalam rancangan kita, dalam perencanaan kita 2 kali seminggu akan membicarakan beberapa isu semasa dan insya-Allah secara perbincangan kitanya secara santai, secara bersembang, kalau orang Kelantan sebut berkecek kira, secara anak beranak. Lebih-lebih lagi sebagai pengisian dalam musim pandemik COVID-19 yang teruk melanda dunia dan tidak terkecuali negara kita Malaysia. Jadi bagi memenuhi program kita pada malam ini, maka saya dengan segala hormatnya mempersilakan menjemput 2 orang panel jemputan kita ke program yang telah kita rancangkan ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dah makan malam dah? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Doktor apa khabar? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Lama tak jumpa ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Amir? Alhamdulillah sihat. Jadi alhamdulillah lah kerana Ustaz Abdul Sattar dan Doktor dapat bersama dengan saya pada malam ini bagi memenuhi rancangan kita. Mudah-mudahan ianya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan moga-moga kita akan diberi limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua dan juga pada sidang pendengar. Dalam program kita pada malam ini, insya-Allah kita akan mulakan dengan saya akan baca ayat berkaitan dengan kedudukan ilmu dalam agama kita. Jadi apa pun kita bincang, baik isu apa sekalipun, kita akan letak ke ayat Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai muqaddimah kepada perbicaraan kita pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Al-Mujadalah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa darajat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Okey, jadi Doktor dan Ustaz, jadi kalau kita lihat ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala meletak ke kedudukan orang yang berilmu sangat tinggi lah, sangat tinggi, dan adalah sangat cantik lah pada malam ni kita dapat bersiaran dalam program Jom Singgah Wakaf Ilmu. Sebagai pengisian dalam musim pandemik
COVID-19 ni. Jadi sekurangnya kita ada masa yang berkualiti dalam kehidupan kita. Sebab dalam musim pandemik COVID-19 ni kita banyak kehilangan masa yang sepatutnya kita penuhi dengan program-program berkualiti, tapi ianya berlalu dengan begitu saja. Dan itu sangat tak elok dan tak baik. Dan kita istighfarlah, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampuni kita dengan segala kesalahan dan kesilapan yang kita tidak termampu untuk mengelakkan diri daripadanya. Jadi oleh kerana itu dalam bagi memeriahkan sembang-sembang kita ni, Ustaz ambo nak pergi ataupun saya nak pergi pada doktor dulu. Saya nak pergi pada Dr. Syakron ni. Minta doktor ulah sedikit bagi komen yang lebih lagi, ataupun ulasan yang lebih lagi berkaitan dengan ayat yang saya baca tadi untuk kita berkongsi dengan rakan-rakan kita semua. Dengan segala hormatnya, saya persilakan Al-Fadhil Dr. Syakron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila middin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tamanya syukur Allah Taala pada malam ini dapat kita bertemu melalui satu program sempena dengan PKP ni. Jadi tanpa kita buang cerita panjang, kita terus kepada soalan yang dikemukakan oleh moderator tadi tentang ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, surah Al-Mujadalah itu. Itu pertamanya ayat ni adalah satu ayat yang Allah SWT tuju khusus tentang dua golongan besar, iaitu pertama alladzina amanu, nombor dua adalah alladzina utul ilma. Pertama golongan yang beriman, nombor dua golongan mereka yang diberikan ilmu. Dua golongan ini Allah SWT sebut dalam ayat ini dengan jelas. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan dua golongan ini Allah SWT mengangkat darjat. Maknanya secara jelas Allah SWT sebut dalam ayat ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat pertama golongan yang beriman. Mana orang-orang beriman mengimani dengan sebenar-benar pada Allah SWT atau mengimani semua rukun-rukun iman itu dengan sebenar-benarnya, dengan memahami, mempraktiknya, Allah akan mengangkat darjat mereka. Satu. Golongan kedua adalah golongan yang Allah Ta'ala berikan ilmu. Alladzina utul ilma. Atau bahasa mudah adalah para ilmuwan, para ulama, para pencinta, pengamal ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan yang Allah Ta'ala berikan ilmu ini adalah golongan yang Allah Ta'ala angkat darjat mereka. Jadi jelas pada kita secara pantas ayat tadi itu meletakkan dua golongan ini adalah di tempat yang tinggi di sisi Allah SWT. Itu Ustaz Amir moderator sebagai ulasan awal. Terima kasih. Okey, terima kasih atas penjelasan yang saya kira sangat baik daripada doktor. Jadi perbincangan kita pada malam ni, kita fokus kepada pendidikan anak era baru. Pendidikan anak-anak di era baru ataupun dengan kata lain di mana kita telah ketahui semua, iaitu zaman pandemik COVID-19. Wabak COVID-19 yang telah melanda bukan saja
Malaysia tetapi melibatkan seluruh dunia. Dan kita tidak tahu bila masa wabak ni, virus ni akan berlalu dan kita akan hidup seperti kita akan hidup normal seperti biasa. Jadi kita tak tahu. Apapun kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala dengan maha kuasanya, maha kudratnya yang mengatasi segala kekuasaan dan kudrat manusia agar Allah SWT dapat mengangkat pandemik COVID-19 ni supaya kita dapat laksanakan hidup seperti mana biasa dalam keadaan gembira, seronok dan sebagainya. Baik, jadi ambo ada satu lagi ayat. Oleh kerana kita orang Kelantan ni tak jeriga kalau tak sebut ambo. Jadi saya tu saya lah, kita pun kita lah, tapi ambo tu kena sebut juga. Tu mahalnya orang Kelantan ni. Dia duduk mana pun dia tak tinggal tak tinggal asal usul dia. Ya. Baik. Ambo nak pergi kepada Ustaz Abdul Sattar. Ustaz Abdul Sattar, satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu ayat pertama, itu surah yang pertama, surah Al-Alaq. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Allah SWT berfirman, Allah kata, Iqra, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu, dengan nama Tuhan kamu. Baca dengan nama Tuhan. Allahu Akbar. Makna cari ilmu. Tak kira dah ilmu apa sekalipun, bermula dengan nama Tuhan. Siapa Tuhan? Allazi khalaqa, iaitu yang telah menciptakan seluruh makhluk. Mereka seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi dan segala isinya. Allah SWT juga bagi tahu, lepas dia suruh kata baca dengan nama dia, dia rayak dia menciptakan seluruh makhluk dan dia fokus pula kepada manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Padahal manusia tu sudah termasuk dalam makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah SWT dia fokus pula kepada al-insan. Jadi maknanya kedudukan insan ni sangat tinggi ni. Di mana Allah SWT dalam firman yang lain, Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Allah angkat kemuliaan karamah bani Adam, itu manusia. Baik. Jadi Allah kata dia ciptakan manusia ni daripada alaq, daripada segumpal darah. Kemudian Allah sambung lagi, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah oleh kamu 2 kali. Allah sebut, tadi sebut dah sekali, sebut lagi. Dan Tuhanmu ni maha mulia. Tuhan kamu ni maha mulia. Di mana maha mulia Allah SWT ni, Allah SWT dia apa ni, dia sambung dengan allazi 'allama bil qalam, iaitu Tuhan yang menciptakan qalam. Qalam ni pena lah. Makna ilmu tu diperolehi melalui pena, dengan tulisan pena, dengan pen ke dan sebagainya. Jadi dengan menulis ni, dengan alat menulis dengan pena ni, manusia pun Allah SWT kata allamal insana ma lam ya'lam, maka manusia tu daripada tak tahu tu dia jadi tahu. Jadi hamba rasa Ustaz Sattar boleh ulahlah ayat ni dengan lebih detail, sebab kita nak kait dengan dengan pembelajaran pada hari ni, dengan PDPC hari ni, DPR hari ni yang bermacam-macam dia punya strategi pengajaran hari ni. Jadi kita nak kaitlah apa yang berlaku ni dalam Malaysia ke dunia ni, kita pokok mana pun kita nak kait dia pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, dengan segala hormatnya hamba mempersilakanlah Al-Fadhil Ustaz Sattah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta, pentadbir sekalian alam ini. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Selawat dan juga salam ke atas junjungan kita Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Keluarga serta para sahabat baginda semua. Terima kasih Ustaz Amir sebagai moderator kita pada tengah malam ni. Terima kasih juga kepada ahli panel Dr. Syahrani yang bersama-sama kita pada malam ni. Syukur alhamdulillah kita malam ni sebagai malam pembukaan malam pertama, kita bersama-sama singgah di Wakaf Ilmi yang kita panggil Wakaf Ilmi. Jadi kita duduk bincang-bincang atas wakaf kata. Tapi bukan wakaf sebagai wakaf, tapi ia adalah wakaf ilmu insya-Allah. Jadi tuan-tuan penonton Facebook live secara langsung kita ni malam ni comel soalan yang ayat yang dibaca oleh moderator kita tadi, ayat Al-Alaq, surah Al-Alaq tu, ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tempat saya ni hujan ni. Hujan dah. Hujan ni. Jadi clear Pak Ambo ni. Hujan ada. Sini baru start hujan. Baik tutup pintu sikit. Dia dia tak bunyi air hujan. Tak apa, hujan rahmat. Hujan rahmat. Ya, alhamdulillah. Kita kembali kepada ayat ni. Ayat yang dimulakan semua orang baca kata Iqra. Bermaknanya Iqra ini adalah satu membaca lah. Perkataan membaca ini, perbuatan membaca ini hanya manusia dari banyak makhluk yang Allah ciptakan. Allah bagi satu keistimewaan tu yang kata tadi Ustaz kata walaqad karramna bani Adam tu. Allah memuliakan bani Adam, anak-anak Adam ini, manusia ini kerana salah satunya ialah reti baca, pandai membaca. Lembu, kuba, kambing, biri, ayam, itik semuanya tak boleh baca. Tak reti baca dan mereka tidak dituntut supaya membaca pun. Memang tak ada makhluk lain yang reti baca. Jin boleh jadi tak reti baca kot jin. Boleh jadilah. Ada kita. Boleh tak? Ada burung gapo sak tak boleh bagi salam tu. Dia boleh bagi salam, dia boleh bercakap tapi dia tak boleh baca. Dia boleh bercakap tapi dia tak boleh baca. Dia tak boleh nak baca. Bercakap memang boleh lah. Kalau kita orang pera boleh baca ke? Ya. Maksud dalam erti kata membaca ialah membaca dengan dia bila dia baca rumus-rumus ataupun tulisan-tulisan tu kemudian dia faham. Dan inilah asas kepada ilmu ni. Asas kepada ilmu ni ialah membaca. Sebab tu ayat tu Al-Quran turun suruh Nabi Muhammad baca. Jadi Nabi Muhammad sebelum tu dia tidak pandai membaca, iaitu dia seorang yang ummi. Seorang yang ummi yang maknanya buta huruf. Buta huruf ni memang tak reti baca, tak reti nulis, tak reti apa. Tetapi bila turun saja ayat Al-Quran Iqra, maka Nabi reti baca. Nabi tidaklah buta huruf sampai kau mati, sampai kau wafat dia buta huruf. Tak. Dia reti baca. Sebab apa? Sebab Al-Quran tu diturun untuk dia supaya untuk dia baca. Kalau Nabi tak reti baca juga dengan turunnya Al-Quran, berat supaya kita supaya ramai-ramai orang yang Al-Quran ada di depan mata tapi tak reti nak baca. Tak kena Nabi gitu, maka Nabi reti baca. Selepas Al-Quran itu diturunkan, reti dia baca dan dia baca, dia faham sehingga dialah yang menjadi pentafsir kepada Al-Quran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan setakat pandai membaca Al-Quran tetapi dialah orang yang paling reti, paling pandai mentafsir, menghuraikan, menjelaskan isi kandung Al-Quran itu. Cara dia menerangnya ialah mungkin dia sampaikan macam kita sampaikan ini dan dia sampaikan melalui
tingkah lakunya, melalui gerak-geri dia, melalui perintah dia, itu adalah mentafsirkan Al-Quran itu yang kita panggil sebagai sunnah, yang kita panggil sebagai hidayah. Itulah din, sebagai ad-din. Maka daripada Al-Quran, daripada bermulanya daripada Iqra' itulah maka lahirnya ad-din. Sebagaimana yang disebut dalam ayat apa tu, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan rasulnya dengan bawa dua perkara, iaitu bawa al-huda, iaitu Al-Quran, wa dinil haqq, dan membawa cara hidup yang benar. Cara hidup yang Nabi bawa itulah sebagai huraian kepada Al-Quran. Melalui mana? Melalui dia baca. Jadi untuk nak baca ni, saya selalu kalau sebut Iqra' ni, saya teringat kepada 4 step kita membaca, moderator. Boleh kalau nak potong pun boleh, kalau nak dengar pun boleh, dia tak ada masalah. Ada 4. Sebelum Ustaz nak pergi part tu, saya nak tanya dulu. Ya. Saya nak tanya sebab ayat mula-mula tu dia sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' tu makna cari ilmu tu berkaitan pendidikan. Lepas tu diikuti dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan Allah menciptakan kamu. Di situ ada unsur-unsur tauhid. Nah, makna di situ Allah ikat cari ilmu ni dengan tauhid. Ya. Dengan tauhid. Allah mencipta, Allah akbar. Jadi minta Ustaz jelas ni. Belah mana betul ni? Sangat. Betul sangat. Maknanya setiap apa saja kita buat, dia ada pelunggu dia. Kalau dalam bahasa Kelantan kita ada pelunggu. Pelunggu ni bahasa Malaysia ni tak tahu apa dia. Pelunggu ni ialah kalau kita pegang lembu, kita nak hurau kepada mungkin sahabat-sahabat kita di luar sana yang bukan orang Kelantan, gapo pelunggu? Pelunggu ni ialah lembu. Kalau kita pelihara lembu, kita ikat lembu tu ada tali. Satu tali sebelah hujung ni kita ikat di tengkuk dia ataupun kita cocok hidung dia, dan hujung sebelah sana tu ada tali, ujung dia kita letak kayu, kita buat macam kayu gitu. Kita tajamkan dia, kita pacok dia di tanah. Kita pacok tanah, kayu tu kita panggil dia pelunggu. Supaya lembu tak lari. Panjang mana tali. Panjang mana tali pun dia duk main lewat situ je. Dia tak boleh nak pergi lain. Sebab apa? Sebab di pelunggunya ada. Maka begitulah dalam kita belajar ini mesti ada pelunggunya. Pelunggunya maknanya bismi rabbik. Maknanya banyak mana ilmu dia tu, dia tak lari daripada pegangan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya mesti ada pelunggu dia di situ, pegang duduk situ. Apa saja yang kita buat, terutamanya dalam mencari ilmu ini, mestilah berpaksikan kepada Rabbuk, berpaksikan bismi rabbik, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Nama di situ bukanlah nama semata-mata nama, tapi asma was sifat dan lain-lainnya lah. Bermakna kita mestilah berpaksi kepada Allah dalam apa saja, sama ada masa nak belajar, bismillah. Nak start buka panggung, bismillah. Nak start buka kuliah, bismillah. Bismillah, bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Sehinggalah mengamalkan ilmu itu, menyampaikan ilmu itu, maka tak boleh lari. Mestilah bismi rabbika. Ada orang bila dia banyak ilmu, terlupa dia ke Tuhan. Ada orang masa belajar, bismillah. Bila ilmu penuh di dada, mula lupa dah. Bahawa ilmu ni aku dapat ni kerana aku bijak, kerana keturunan aku baik, kerana situasi aku comel, kerana iman aku kuat, kerana gini, kerana dia belaka dah. Tak ada dah, bismi rabbik. Maka ketika itu dia akan menyampaikan ilmu yang ada pada dia dengan tidak lagi berpaksi kepada bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Tu saya rasa kita situ dulu. Saya simpan dulu 4 step bacaan tadi. Saya simpan dulu 4 step bacaan ni untuk selepas ni insya-Allah. Saya nak minta doktor sambung tadi. Hari ni hak tadilah, hari ni orang ilmu dia semakin banyak, semakin bawa manusia kepada kesesatan. Jadi macam mana tu boleh berlaku gitu tu? Macam mana? Ilmu semakin banyak tapi bukan semakin memberi pencerahan, cahaya, petunjuk pada orang lain. Sebagai panduan, pedoman, contoh terhadap orang lain, tapi semakin bawa manusia ni ke arah kesesatan.
kat mana tak kena tu. Jadi peling gitu. Kelantan kata jadi peling gitu. Minta Ustaz Doktor jelaskan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan tu daripada pendengar kita, penonton kita Wan Azmi. Tak apa, mungkin kita boleh sentuh sikit lagi. Berbalik kepada soalan yang ditanya oleh Ustaz Moderator tadi tentang poin tadi lah, Allah Ta'ala mengangkat darjat orang yang berilmu dan ada ilmu. Sekarang ni macam mana boleh berlaku ada ilmu tetapi boleh bawa kepada jalan tidak betul. Sahabat serta para penonton sekalian yang ada di layar sekarang ini, nampak ada 9 orang tu ada sedang bersama dengan kita. Ya, pertama dia kena balik kepada jawapan yang disebut oleh Sata tadi juga. Sebut je ilmu, tak lari situ. Okey, di mana itu kita kena pertegah. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nah situ. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Dalam banyak-banyak Allah SWT, sifat Allah SWT itu Allah ambil perkataan khalaqa situ. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada lagi alladzi sami'a, alladzi basara dan sebagainya. Tapi Allah ambil alladzi khalaq. Situ kena kita tekan. Sebab apa? Sebab sebelum Allah nak turun wahyu ni, manusia dan jahiliyah dan keadaan jahiliyah tak tahu satu kata. Orang tak tahu satu, mana suka untuk manusia ketika itu menerima Allah SWT. Jadi untuk memudahkan manusia menerima hakikat Allah Ta'ala itu, bawa satu sifat Allah Ta'ala, Al-Khaliq. Khalaqa tu Al-Khaliq. Sebab atas dunia ni macam-macam ada kan? Macam-macam ada. Diri dia, diri manusia pun ada manusia. Di luar sana ada binatang, ada pokok-pokok, ada gunung ganang dan sebagainya. Jadi mari dalam kepala kita, macam mana benda-benda ini ada? Wujud daripada mana? Jadi Allah Ta'ala bawa khalaqa situ untuk pertegaskanlah yang ada di depan mata kamu ini, sama ada kamu sendiri, pokok-pokok, gunung ganang, semua apa yang ada di alam ini yang menciptakan adalah allazi khalaq. Okey, situ dia punya ikat pelunggu yang Sarah sebut tadi, pelunggu. Ikat mana yang cipta Tuhan ni yang ciptakan. Okey, maksudnya ialah apabila kita belajar, kita membaca berdasarkan kepada Allah yang ciptakan itu, akan mengukuhkan kita, akan mengukuhkan keimanan kita, keyakinan kita bahawa apa yang akan kita belajar ini, ilmu yang akan disampaikan ini memang daripada kuasa yang maha berkuasa yang menciptakan ini. Okey, kan situ dia punya pasaknya, di situ punya akarnya. Maka ketika itu pembelajaran kita, pengajaran kita tak akan terpesong. Tak akan terpesong. Yang terpesong ini ialah apabila manusia mempelajari ilmu, belajar ilmu, kemudian lagi mengajar pula dengan tidak ada satu pelunggu yang betul, satu asas yang betul, maka akan wujudlah istilah ajaran sesat. Itu Saya nak potong sikit Ustaz. Boleh tak? Potong. Boleh potong. Ada sambungi ayat depan ni. Alamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha. Ingat tak tu? Allah sebut tu. Allah kata mu kena ingat, manusia, kamu ni la yatgha, kamu ni akan jadi tagha. Kamu ni akan jadi melampau. Apa tu? Allah ada sebut sebab depan tu. Ar-ra'a ustaghna, bila dia berasa dia banyak ilmu, bila dia berasa dia kaya, banyak harta. Minta Ustaz tegah tu. Okey. Poin besar tak buat situ tu.
Dia ayat tu memang berkait-kait daripada allazi khalaqal insana min alaq, ikra rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang di 155 itulah wahyu pertama itu kan. Itulah situlah sebenarnya kita nak pertegah nasi dulu daripada allazi khalaq atau al akram atau 'allamal insana ma lam ya'lam atau bil qalam. Itu yang menjadi trust pada kehebatan manusia selepas itu. Maknanya manusia ni akan jadi hebat apabila dia memahami Allah Ta'ala sebagai pencipta, Allah Ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk ini, Allah Ta'ala yang maha akram itu, mana kemuliaan manusia dah datang pada Allah SWT, atau mengajar manusia yang mereka tidak tahu, mengajar pula dengan al-qalam itu. Ini asas-asas dia. Okey. Habis halimah ni, Ma'ul malik kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Itu dia. Ayat ni secara khususnya tuju kepada Abu Lahab ketika dia bertentangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tagut lah. Maknanya sifat tagut itu ada pada asalnya lah. Ayat itu pada Abu Lahab lah. Okay. Asalnya gitu. Tetapi maknanya secara umum ialah innal insatu la yatgha. La yatgha. Mana la yatgha. Mana sangat-sangat tagut, sangat-sangat menentang. Tapi penentangan itu bila dia ada dua sifat situ. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Istaghna. Mana dua sifat situ tu. Insan yang dua. Pertama sifat tagha, dua sifat istaghna. Tu ini. Dua sifat inilah sifat jahat. Sifat. Kalau kita tengok dari segi isi dalam ada surah Al-Alaq ini, dari segi sifat jahat manusia lah dua ni. Apa tu? Tagha dengan istaghna. Tagut. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Izhaba ila fir'aun innahu tagha. Nabi Allah Ta'ala suruh Nabi jumpa dengan Nabi Musa Harun jumpa dengan Fir'aun sebab tagha. So sifat tagha ini ada pada Fir'aun. Jadi sifat tagha sifat jahat. Sifat angkuh, sifat rasa dia tu hebat, sifat dia tu mengatasi segala tagut melampau. Jadi sifat melampau pertama. Nombor dua, sifat istaghna. Sifat istaghna, sifat rasa aku ni segala ada belaka. Ada belaka. Istaghna mana bahasa kita dalam panggil terkaya. Terkaya. Maksudnya dia ada belaka, tak perlu lain dah. Istaghna. Tak perlu ada, pakak ada. Maksudnya tagha jahat dah, melampau dah. Kerana ada istaghna, capur dua sifat ini ada pada manusia memang sangat-sangat jahat lah. Sangat jahat. Jadi, okey. Apabila dua sifat ni ada pada manusia, manusia itu akan menyebabkan manusia itu menjadi orang manusia yang melampau sampai ke peringkat ana rabbukumul a'la. Ingat dia. Sampai dia mengaku aku ni rabbukumul a'la sebab dia tagha. Sebab istaghna itu. Jadi memanglah kalau kita tengok surah Al-Alaq ini bermula dengan baca sifat Allah Ta'ala Al-Khaliq, sifat Allah Ta'ala Al-Akram, sifat Allah Ta'ala mengajar manusia malam ya'lam, mengajar Al-Qalam itu yang baik. Kemudian lepas tu Allah Ta'ala dalam mana daripada surah Al-Alaq ni awal lagi Allah sebut dua sifat ni. Yang jahat ni. Jahat ni. Itu dah belakang ada lagi tu. Kalau kita tengok keseluruhan surah ini ni. Okey Ustaz, terima kasih. Ana sebegini sebelum moderator nak potong, ana sebut sebagai terakhir, mana manusia akan menjadi lalai, menjadi alpa, menjadi tagha ini apabila mereka tidak benar-benar menghayati ayat 5 tadi. Tidak menghayati ayat 5, maka mereka akan jadi tagha istaghna. Takat dulu. Okay. Kita sudah balik kepada moderator. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Cantik Ryan Ustaz Sata.
Lepas tu sat-sata ambo. Oh, kita orang Kelantan ni kena sebut ambo. Baru sedap. Baru celera. Jadi begini. Dalam ayat ni, Iqra' bismi rabbikal ladzi, dia ada sebut allazi allama bil qalam. Allah sebut dengan qalam. Makna dulu-dulu orang belajar dengan qalam. Tak, dengan pena orang belajar dengan qalam secara tradisionalnya begitulah. Sebelum mari zaman IT, tak? Sebelum mari zaman internet dan sebagainya. Tambah-tambah lebih-lebih lagi lah ni dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, jadi semakin ketara. Jadi kebergantungan kita belajar ini, anak-anak kita di sekolah rendah baik, di sekolah menengah baik, dia macam tak bergantung dah dengan qalam. Tak bergantung dengan qalam, dia bergantung dengan pembelajaran melalui atas talian. Banyaklah seperti Google Meet ke, Google Classroom ke dan sebagainya. Jadi saya harap Ustaz cuba jelas kepentingan sistem pembelajaran atas talian ni untuk mengambil alih qalam yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan itu. Dipersilakan. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya al-qalam yang dimaksudkan oleh Allah tu ialah pena. Lagu mana barang pena ni Allah kita tak tahulah. Dan kita pun tidak diwajibkan untuk tahu. Dia tak usah tanyalah lagu mana qalam. Cumanya Allah memang menulis ataupun menciptakan ilmu apa semua ni dengan qalamnya. Mungkin dia dengan Al-Quran ini, kitab-kitab Allah semuanya dengan Al-Qalam. Maknanya Allah menggunakan alat. Allah Maha Kuasa. Allah boleh nak guna, tak perlu guna qalam. Boleh untuk nak Al-Quran, nak jadikan Al-Quran tu dah. Kitab-kitab lain ke apa, boleh. Allah kun fayakun. Dia kata jadilah. Tetapi Allah nak royak kita bahawa untuk mendapatkan ilmu ini perlu kepada alat. Alatnya Allah nak suruh mudah orang dulu-dulu. Kalau dia royak bil komputer, orang dulu tak tahu. Tak ada komputer dulu dah. Maka qalam ini bagi orang faham zakar. Orang dulu-dulu faham, maka lagu tu lah. Dan wallahu alam, kita tak tahu gapo al-qalam yang Allah milik tu, kita tidak tahulah dan kita tak perlu tahu. Cumanya kita boleh ambil pengajaran. Iktibarnya ialah kita nak berilmu, nak ngaji, nak belajar apa semua ni mesti ada alat dan kita kena kuasai alat itu. Alat tu kita kena kuasai. Jadi di zaman pandemik ini, zaman orang duduk rumah belakang ni, maka nak kita sebagai ibu bapa, kita kena reti lah sepatah selidah orang kata ilmu teknologi, reti guna handphone. Kalau cikgu suruh guna Google Classroom, kita reti buka lah. Tidak kata ikut lah budak, aku tak reti ke ni, maka tak boleh. Sebab kita tidak menguasai alat itu. Alat untuk mendapatkan ilmu learning ialah dengan alatnya ialah gadget ni dah. Dan alat ini kalau salah kita guna, dia suka pisah lah. Pisah ni dia tajam. Salah guna dia makan tu dia akan merosakkan. Sebab tu kita tak beri budak-budak main pisah. Tapi gadget tu sebab tu kalau kita beri elok dia main, maka dia akan makan diri. Sama ada budak-budak tu dia akan rosak dengan gadget ni. Tetapi bila kita dapat kuasai gadget ni, jangan gadget menguasai kita. Kita menguasai gadget, maka gadget ni lah yang akan menjadi kolam untuk kita menimba sebanyak mana ilmu yang boleh. Guru juga begitu. Dan ni zaman kita ni zaman peralihan lah. Orang kata dah zaman peralihan. Barang ni baru benar bagi kita untuk kita nak menguasainya, teknologinya, gaponya. Maka menjadi satu dilema, masih jadi dilema lah. Nak tak nak kita kena kuasai lah. Kena tahu gapo anak kita main dengan gadget ni. Jadi maksudnya cara mudah-mudah kitanya manusia ni diajar allamal insana, apa nama tadi tu, allama bil qalam, allazi allama bil qalam. Allama bil qalam. Allah itu mengajar ilmu, maksudnya menurunkan ilmu dengan kolamnya, dengan kolam. Maka kita
untuk nak mendapatkan ilmu ni juga kena ada alat lah. Allah gunakan alat untuk nak menyampaikan ilmunya, mengajar ilmunya. Hak ni juga kalau kita belajar di IPG, di apa semua ni, menjadi satu teras kepada pedagogi lah. Pedagogi bahawa guru-guru dia ilmu banyak sekalipun dia ada cara untuk nak menyampaikannya. Kalau Allah pun allama bil qalam, maka kita kena, kalau ada ditafsirkan juga, kita ni nak menyampaikan ilmu mestilah dengan pedagogi, dengan alat bantunya, dengan gaponya, tak boleh belengger. No, masuk kelas belengger, tak bawa go satu. Jadi tak boleh lah, kita bukan cara dia untuk nak menyampaikan ilmu. Dan menjadi peranan kepada terutamanya kita nak cerita malam ni ialah pandemik pendidikan anak-anak ketika berada di rumah ni. Nah, di rumah ni lagu mana. Jadi ayat ni memang telah mengajar kita bahawa dengan alat nak mengajar anak. Kalau dulu kita serah 100% kepada guru di sekolah. Lah ni guru pula serah kita 100% kali ataupun 80% kita terpaksa mengambil tanggungjawab guru tu duduk di rumah. Duduk di rumah, maka kita kena tahu alat-alat apa yang anak kita nak belajar. Macam ada sahabat kita tanya tadi tentang Iqra ini lagu mana nak memupuk budaya membaca ni di kalangan masyarakat kita. Kerana masyarakat kita ni dibuat kajiannya satu muka surat sehari pun payah. Orang kita nak baca satu muka surat sehari pun payah. Sedangkan kita lah ni mengadap kau ni baca WhatsApp boleh. Baca WhatsApp berjejer, baca apa ni berjejer lah kita duk mengadap kau ni, tapi nak baca bahan ilmiah semuka surat pun tak boleh. Nak baca Quran semuka surat pun tak boleh. Jadi kita perlu kepada masa duduk di rumah ni kena manfaatkan sebab tu nak boleh kalau kita minat membaca sesuatu ni, sebab tu saya royak tadi, saya nak sambung Ustaz Amir 4 step tadi yang disebut Iqra ni. Jadi mengikut satu tafsiran yang dia kata Iqra. Kenapa Iqra? Iqra bismi rabbik ni maksud dia apa? Kamu kena baca. Baca ni maksudnya baca, kaji dan apa semualah. Melalui 4 step ni barulah tercapai ilmu tu sampai kepada kita. Yang pertamanya kita kena baca sampai kita reti baca. Kena baca Quran, baca gapo saja sampai kita reti baca. Maknanya sebab tu kalau start orang baca Quran kat start dengan Iqra 1 abata ada, lepas tu sampailah kepada Iqra ni ada dah kita ada dah potongan-potongan ayat. Maka baca sampai kita reti baca lagu mana, reti baca baris atas, baris bawah, baris depan. Kalau Quran lah, kalau kita moga-moga lain bahan-bahan ilmu yang lain, maknanya kena nombor 1 sekali dalam nak mendapatkan ilmu ni ialah kena baca. Dia tak boleh ilmu mari, dia tak mari zoom gitu, tak mari. Ilmu mari mesti melalui pembacaan. Nak tak nak kita kena bina lah budaya membaca ni, start daripada mak ayah kita lah sebagai mak ayah, kita kena baca, barulah anak-anak kita pakai ikut baca. Kalau kita suruh yang dia baca tu, kita duk main kau lain, anak tak baca. Kita kena jadi contoh rajin baca. Jadi nombor 1, step pertama baca sampai reti baca. Yang kedua tak boleh berhenti lagi. Kalau dah mudah reti dah baca, mu kena teruskan bacaan. Step yang kedua, baca sehingga kamu faham apa yang kamu baca. Bila kita baca, kita kena faham apa yang kita baca. Lagu mana tahap nak faham kita baca ni. Maka kita untuk nak memahaminya, kita baca sore-sore dia tak boleh. Dia kena baca dengan orang lain. Kena ngadap orang lain. Macam di rumah kita nak tahu anak kita baca dah dia faham ke tak, maka kita kena tanya membaca gap dia, tajuk gapo, lagu mana buku tu royak, kalau gini lagu mana, lagu ni lagu mana. Maknanya masa ni lah kita boleh belajar gapo anak kita belajar, kita kena tahu. Kalau dia kata baca dah, faham ke tak? Faham dah. Mana lagu tu? Bermakna baca sehingga faham. Lagu mana cara nak memahaminya ialah dengan kita soal balik. Tanya dia balik, dia baca gapo. Itu kalau dalam konteks pendidikan learning lah. Maknanya pembacaan tu dia akan jadi minat. Bila budak ni, dia lepas dia baca, dia boleh cerita kita apa yang dia baca. Menyebabkan dia akan nak baca lagi. Tapi kalau kita, dia baca buku, lepas dia baca, dia nerok, tidur.
Esok baca buku. Maka dia tak baca pun. Sebab apa dia baca pun tak ada orang tanya dia baca ke apa. Ayah tak tanya pun saya baca ke apa. Mak tak tanya pun saya baca ke apa. Jadi kalau kita tanya menyebabkan kefahaman tu jelas. Dia boleh faham dah. Tu step yang kedua. Step yang ketiga. Step yang ketiga ialah tak boleh berhenti lagi. Kalau baca kita dah baca kita faham dah gapo hak kita baca, tak boleh berhenti membaca ni. Kena baca lagi, terus membaca sampai kita boleh amalkan apa yang kita baca. Boleh kita aplikasi. Kita boleh aplikasi apa yang kita baca, apa yang kita faham itu. Maknanya kalau dalam konteks pendidikan, kita boleh jawab periksa ke, lulus periksa ke dengan sebab kita baca. Kalau dalam konteks agama kita boleh amal apa yang kita telah belajar, apa yang kita telah faham, kita dapat amalkan. Bukan setakat jadi boleh ilmu sipir amal ledo. Al-ilmu bila amalin, al-ilmu bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan itu kasayaratin bila steering. Bila steering. Jadi baca, kena baca step yang ketiga, baca sampai kita boleh aplikasi apa yang kita faham daripada apa yang kita baca. Yang keempat, step yang keempat ialah kita kena terus baca. Kalau kita dah baca, kita reti dah baca. Kita faham dah gapo hak kita baca. Dan kita dapat aplikasi dah, dapat amalkan apa yang kita faham tadi. Maka kita tak boleh nak berhenti. Kita kena masih lagi terus sehingga kita boleh sampaikan kepada orang lain apa yang kita amalkan, apa yang kita faham daripada apa yang kita baca. Mana step yang keempat ni, step yang paling tinggi lah. Kita boleh baca, kita boleh amal dah, kita boleh royak kat orang pula. Boleh sebarkan ilmu ini, hak yang kita duduk baca, yang kita faham, yang kita amal, kita sebarkan kepada orang lain. Kalau sampai tahap ni, nak mati pun kerja mata rapat lah. ilmu ni bila ada dalam diri kita dan kita boleh sapa ke orang, selesailah masalah. Dah selesai masalah. Tak boleh sapa ke orang ramai pun boleh sapa ke anak-anak cucu kita. Maknanya kita dalam konteks kita learn ni, duduk di rumah, maka kita kena sampaikan ilmu ni kepada anak-anak kita. Jangan elok dia duduk cari saja, hak kitanya tak ada. Dah, hak kitanya tak ada. Mengajilah aku ni. Mung lah ngaji, mung nak ngaji kat ada. Aku ni tak tahu gapo. Sampai bila kita nak royak anak kita tak tahu gapo. Sepatutnya anak kita kena suruh anak menganggap kita lebih tahu daripada dia. Dan kita kena belajar biar lebih alim daripada anak kita, lebih pandai daripada anak kita. Walaupun kita tak pandai, kena usaha sikitlah untuk nak menggalakkan anak-anak kita terus meningkatkan ilmu dia. Saya rasa itulah lebih kurang secara ringkasnya tentang Iqra, tentang membaca tu. Mungkin dapat menjawab soalan daripada sahabat kita. Wallahu a'lam. Okey. Syukran. Kita pindah pada doktor. Pada Dr. Syahran. Zaman pandemik COVID-19 masa kita pun ada 10 minit lagi. 10 minit. Dia kalau hok 2 jam dia baru lumak molek. Tapi tak apa. Kira sejam baik tak cukup lah, baik tak cukup. Lebih sikit tak apa, lebih sikit tak apa. Jadi ini doktor. Saya nak tanya doktor lah. Pada pandangan doktor setuju ke dok kalau saya kata pendidikan pada zaman pandemik COVID-19 ni khususnya dalam konteks untuk melahirkan menepati falsafah pendidikan negara, bagi saya agak gagal lah bila dilanda oleh pandemik ni. Sebab setahu saya falsafah pendidikan negara ni bila kita belajar ni kita ada pak teras yang kita nak, pak bahagian yang kita kena seimbang ke dia, perkasa ke dia. Pertama dari segi jasmani. Yang kedua dari segi emosi. Yang ketiga dari segi rohani dan yang keempatnya dari segi intelektual. Jadi bila berlaku pandemik ni macam ni, saya lihat mungkin kita hanya boleh sedikit tu banyak tercicir dari segi intelektual lah. Dari segi ilmu tu masih lagi boleh. Dah melalui online talian yang sedia ada ni. Tapi dari segi jasmaninya, emosinya, rohaninya, saya rasa macam berat Ustaz. Doktor,
Lepas tu kita pun rasa skot sebok lah. Kita sebagai guru didik ni kita rasa macam galak dah. Macam mana kita nak dia ni adalah generasi yang kita nak lahirkan untuk mewarisi bumi Allah Ta'ala ni untuk akan datang. Tapi dengan pandemik yang ada ni, kita rasa takut bimbang. Jadi minta Ustaz, Doktor tolong perjelaskan lah. Terima kasih kepada Ustaz Amir, moderator yang mengemukakan soalan tadi tentang pendidikan di falsafah pendidikan di era pandemik. Atau mana tercapai atau tidak. Atau tadi apa ni Ustaz Amir moderator sentuh tentang Jerry jasmani gitu. Emosi dan intelek, rohani dan intelek. Okeylah. Ke mana-mana pun di segi pendidikan anak-anak kita ni perlu teruskan. Itu poin kena ambil penting, ambil berat bahawa sama ada COVID-19 atau tidak COVID-19 atau apa sekalipun di segi pendidikan anak-anak perlu teruskan. Cuma teknik tu mungkin berbeza. Okey. Jerry tadi ialah ada sudut intelek, mungkin penyampaian ilmu tu boleh berlaku. Tetapi dia sudut emosi, rohani, itu jasmani mungkin kita tengok mungkin agak sukarlah kalau kita tengok dari sudut penyampaian ikut norma-norma dulu. Oleh kerana itu ke mana-mana pun kita perlu kita laksanakan pengajaran itu mengikut kesesuaian masa. Lagu mana? So di sinilah penting perlu pada ibu bapa. Kalau Ustaz sebut tadi, kalau dulu guru yang mengajar, dan itu tukar balik dah. Mana ibu bapa nak mengajar. Jadi ke mana-mana pun ibu bapa kena tahu. Tadi Ustaz dia dah ibu, dia dah bapa, dia lah guru. Kalau tadi Ustaz sentuh bahawa ibu bapa mesti mengenali, memahami dan boleh mengaplikasi gadget itu. Tu kerana itu alat yang sekarang ni. So aspek lagi yang moderator tanya tentang intelek tu, kita okeylah intelek kita kata boleh penyampaian ilmu melalui apa ni tadi medsos, apa ni internet tu lah, sama ada Google Meet dan sebagainya. Segi emosi, rohani dan sebagainya, itu mak ayah akan jadi ibu guru di rumah tu perlu perhatian. Okey, hak ni lah perlu kita tekan. So pertama, ibu bapa dalam konteks ini mesti jadi contoh pada anak-anak, Ustaz moderator. Dan untuk membina rohani, kerohanian anak-anak, so ibu bapa adalah menjadi contoh kepada anak-anak dalam membina kerohanian itu. Untuk membina generasi yang mempunyai kerohanian tinggi, rohani yang terbina, perlu ibu bapa lah menjadi contohnya. Dalam hal ini, kita tengoklah dalam sebuah buku yang ditulis oleh Abdul Rahman Al-Eik, dalam buku dia Tarbiyatul Abna wal Banat fil Daw'il Quran was Sunnah, dia kata antara peranan mak ayah ialah menjadi al-qudwatul hasanah li abnaihim wa li auladihim. Jadi contoh daripada anak-anak. Memang pun dah. Tadi buku dia ni lama dah tulisnya. Cuma kesesuaian zaman kini, zaman pandemik ni sangat-sangat sesuai. Ibu bapa menjadi contoh aspek kerohanian. Gapa dia? Contohnya, kalaulah di sekolah zaman dulu, maksudnya zaman normal biasa, guru akan suruh anak-anak pelajar salah jemaah di masjid, di surau, di sekolah, baca Quran dan sebagainya. Dan kerana itu maka mak ayah sekarang ni, ia perlu ambil peranan itu buat di rumah. Moderator, rasa kalau ibu bapa itu benar-benar mengambil peranan ini, kau lebih baik lagi. Cuma takut ibu bapa tidak dapat berperanan besar, mungkin tak peran itu sama ada kekurangannya atau kesibukannya sebagainya, itu sebab lah ada sebab. Tapi kalau ibu bapa boleh berperanan benar-benar, dapat memerhatikan
perkembangan kerohanian anak-anak itu lebih dekat lagi kepada dan keluarganya. Itu. So, yang kedua hasanah ini sangat penting. Satu tu. Hasanah ini Ustaz nak celah sikit doktor. Dari segi rohani itu seperti Ustaz kata tadi lah, doktor kata tadi mungkin belum tercapai. Tapi kalau dari segi akademik, setahun lebih dah kita berada dalam pandemik ni, maknanya budak belajar melalui PDPR, belajar tidak jumpa dengan cikgu, belajar di rumah saja. Adakah bukti SPM baru ni, bukti stamp baru ni, keputusannya begitu tinggi. Maknanya ada kejayaan, bermakna tidak mustahil, kalulah betul, mungkin betul lah cara yang dibuat oleh mak ayah setakat ni dalam bidang akademiknya. Anak boleh lulus 8A, 10A biasa juga. Bahkan keputusan lebih tinggi. Sehingga ahli-ahli akademik bengong jadi. Ahli-ahli akademik rasa, jodoh kau betul kau. Lari daripada teori, lari daripada... Terbaik sejak 5 tahun dulu. Ya, terbaik sejak 3-4 tahun ni. Bermakna ada ajaib. Maknanya mungkinlah kita tengok dari segi kata, kalaulah betul lagu tu sungguh, bermakna kejayaan. Belajar di rumah ni ada kejayaannya, belajar dengan gadget ni ada kejayaannya, tidak menjadi penghalang kepada ni. Dan saya nak kaitkan dengan doktor kata, kemungkinan dari segi rohani juga mak ayah boleh pupuk. Bukan kata tak boleh, kita tak reti, kita bukan ustaz je boleh pupuk rohani, akhlak anak-anak ni. Mak ayah sebenarnya lebih lagi yang boleh nak memupuk anak-anaknya. Dah lebih berkesan daripada guru di sekolah. Jatuh saya rasa nak celah situ ya. Silakan doktor teruskan. Okey, makasih. Gini doktor dengan ustaz, oleh kerana masa kita ni agak cemburu buta. Dan cemburu buta. Jadi gini, mau minta 1 minit daripada doktor buat rumusnya sikit dengan program kita ni, jom singgah wakaf ilmi. Lepas tu disusuli dengan terus pada itulah Ustaz Sata. Lepas tu kita bye-bye lah. Masalah. Okey, kita terima kasih untuk sesi penutup ni. Pertama ginilah nak sebut program ini lah, tentang program ini, iaitu wakaf ilmi ini satu program yang sangat baik untuk kita berkongsi ilmu. Nombor 2 tentang tajuk pada malam ni. Tajuk malam ni tentang pendidikan di era baru ni. Memanglah kita tadi pun ambo pun baru mula nak masuk pada line bagaimana peranan mak ayah di zaman pandemik ini. Tapi dah siapa kau pagar dah tak apalah. Coba anak sebut ialah gini. Tadi pun sebut sikit, kita tak apa nak sebut anak. Memang ke mana-mana pun tu ambo sebut. Ke mana pun mak ayah mesti ambil tanggungjawab mendidik anak. Nah itu dia. Mesti ambil. Pandai tak pandai cerita lain. Tak pandai nikah apa tak pandai. Mana pandai didik anak. Pandai nikah, pandai didik anak. Gitu dia. Mana gua kamu rasanya peranan itu mesti ambil. Sebab apa? Sebab semua sektor dalam negara di dunia pun semua sudah duduk di rumah belakang lah ni. Masjid pun duduk di rumah dah ni. Masjid di rumah, kedai di rumah, semua di rumah. Jadinya kata masjid di rumah, berarti mak ayah mesti jadi ayah jadi tu email dan sebagainya. Maksudnya nak point bahawa apa pun berlaku pandemik pada hari ini, kita ambil dengan positif. Mana mak ayah mesti dalam konteks tajuk kita hari ini malam ini adalah mesti berperanan sebagai pendidik dalam kapasitinya masing-masing. Kalau tak pandai, hello tanya orang. Mesti tak lepas tanggungjawab itu. Dan bagi terakhir ni Ustaz Moderator ialah oleh kerana peranan itu sangat besar, peranan itu sangat penting, maka abang nak kongsilah ayat terakhir ini betapa penting mak ayah mesti berperanan untuk mendidik, menjaga anak dia. Surah At-Tahrim ayat nombor ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya ialah, wahai yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Api neraka itu di mana bahan bakarnya manusia dan batu bata. Di mana ada malaikat yang sangat ganas. Malaikat itu tak pernah mendurhakai Allah Ta'ala pun. Apa saja disuruh maka dia akan buat. Jadi sebab akhirnya kita terima kasih kepada pengajar kerana jemput. Terima kasih belaka yang menonton. Jadi bila hamba takat itu wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz Sata, sambung. Okey, terima kasih moderator. Untuk akhirnya, jadikanlah, saya nak share kepada saya juga, jadikanlah pandemik ini peluang. Jadikanlah ianya sebagai peluang kepada kita. Selama ni kita tak ada peluang nak ajar anak kita. Selama ni kita tak ada peluang nak tengok pendidikan anak kita. Selama ni kita tak ada peluang untuk nak bersama dengan anak-anak kita. Masing-masing sibuk. Pagi ayah mak pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, kelik petang, anak letih, kita penat. Maka begitulah, hanya dia kadang-kadang dia makan je bersama. Dia tanya khabar gitu-gitu je. Maka masa kita bertumas di rumah ni, orang Kelantan bertumas. Bahasa Inggeris, berkali bahasa Inggeris kali too much. Maknanya banyak masa. Bertumas di rumah. Maknanya banyak masa kita berada di rumah. Ni kita ambil peluang ni. Jangan ambil ni baru kita tahu. Saya pun rasa bila duduk bersama dengan anak baru tahu perangai anak. Anak pun dia tahu perangai kita. Sebelum ni dia tak tahu perangai anak kita, perangai lagu mana lah. Kalau kadang-kadang orang royak kata anak kita tak jahat. Di rumah baik. Mula sebentar je duduk di rumah. Bila lama-lama duduk di rumah tak boleh nak susu. Ada barang buruk dia, barang tak comel dia, nampak tak? Nah, sinilah peluangnya. Timbul dah belai dia. Maka kita pun rusingnya kalau duduk di rumah semua ni tahu dah buruk kita dah. Selama ni kita duduk berlagak kita sebagai ayah yang menjadi model kepada anak-anak. Awak duduk di rumah, bertumah di rumah ni, nampak dah perangai buruk kita dah. Nampak. Jadi peluang sebenarnya peluanglah untuk sama-sama kita membaiki diri kita. Pandemik nak naik, nak turun tu kita serah orang lain lah. Tentang virus, tentang vaksin ke apa tu, kita serah orang lain. Kita ambil kerjaan kita. Kerjaan kita ialah kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Jangan kerana pandemik ni anak kita tak jadi orang. Kita nak jawab kan kata, dah nak kerana muka COVID. Anak pun jadi tak okey gitu nak jawab dah. Tak okey lah gitu sebagai seorang ayah nak jawab kes COVID anak kita tak jadi orang. Tak pernah sabar pamung buat gapo. Ya, yang maknanya kita padan ni ke mana jaga dah. Pandailah jaga. Saya rasa itulah sebagai pesanan kepada kita bahawa ambillah peluang yang ada ini. Kalau di sekolah mungkin tak tahu bila nak buka sekolah ni. Tak tahu bila nak buka sekolah. Maka kita ambillah peluang ni untuk kita bersama dengan anak-anak kita. Jadikanlah kita sebagai contoh kepada anak, contoh-contoh yang baik, tunjuk yang baik-baik kepada anak kita, dan agak anak-anak juga tunjuk yang baik-baik ya kita. Tak baik tu jangan ditunjuklah. Jadi saya rasa itulah. Dan nak share sikit daripada penaja bahawa program kita ni ada lagi Ustaz, Malai lusa. Malai esok tak ada, Malai lusa, Malai 22 hari bulan. Pada tajuknya ialah ada dah tajuk ni, tajuknya keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera kan tahu gitulah lebih kurang. Masih cerita tentang kekeluargaan lagi, cerita tentang kekeluargaan lagi, dan kita dengan ahli panel lain pula lah. Ahli panel yang lebih hebat daripada kita malam ni, doktor. Ahli panelnya ialah Ustaz Hashim dan juga Dr. Wan Hazimin yang akan bersama dengan kita pada insya-Allah war-warkanlah kepada sahabat-sahabat kita, war-warkan di Facebook masing-masing untuk kita tidak ketinggalan, kita dapat bersama-sama, dan boleh kita kongsi juga, boleh komen-komen di Facebook tu. Kalau ada masa mungkin kita boleh jawab, kita boleh bincang-bincang buat-buat lah. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Dr. Syahroni, dan aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi terima kasih banyak kepada kedua ahli panel kita. Dan sebelum saya nak tutup program kita ni, saya mohon banyak-banyak kemaafan lah seandainya ada terkasar bahasa dan sebagainya menyentuh menyebabkan terasa. Jadi saya mohon banyak kemaafan. Jadi insyaAllah di panjang umur kita akan jumpa lagi. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli